Hari ini saya akan menggunakan biji benih kangkung. Saya akan merendam biji benih kangkung ke dalam air dan melihat biji benih manakah yang baik dan tidak baik yang boleh digunakan. Saya akan menggunakan tanah bakar dan juga tanah biasa untuk menanam biji kangkung. Baiklah, pada hari ini saya akan menggunakan tanah bakar dan tanah biasa untuk menanam pokok kangkung, dan saya telah rendam biji benih kangkung selama 1 hari di dalam bekas yang berisi air biasa. Oleh itu, saya akan menggunakan ibu jari saya untuk mencocok sedikit tanah tersebut untuk menjadikan dia sedikit lubang kecil supaya kita senang untuk memasukkan biji benih tersebut ke dalam tanah. Saya akan mengambil 1 biji benih kangkung dan memasukkannya ke dalam lubang yang telah saya sediakan sebentar tadi. Masukkan satu demi satu. Inilah hasilnya. Saya akan memasukkan satu persatu biji benih kangkung ke dalam lubang yang telah saya buat di dalam acuan tanah biasa dan juga tanah bakar yang telah saya campurkan. Selepas itu, saya akan mengambil sedikit tanah dan meletakkannya di atas biji benih tersebut supaya tanah tersebut dan biji benih menjadi lebih sebati supaya tanaman boleh hidup dengan lebih subur. Seterusnya, saya akan menyembur air ke atas tanah tersebut supaya tanah tidak menjadi keras dan ianya sentiasa lembut. Baja organik. Bahan-bahan yang diperlukan adalah seperti berikut. Hai, Assalamualaikum. Yang pertama sekali, saya akan membuat baja organik. Saya memerlukan 1 bekas kosong, air basuhan beras yang direndam selama 2 hari, sedikit gula perang dan juga sedikit Ajinomoto. Baiklah, pertama sekali saya akan membuka botol yang berisi air rendaman beras tersebut untuk dimasukkan ke dalam bekas yang berikut. Yang kedua, saya akan memasukkan 2 sudu gula perang ke dalam air basuhan beras tersebut. Selepas itu, saya akan memasukkan sedikit Ajinomoto ke dalam bancuhan air dan juga gula perang tersebut. Kita gaulkan supaya bahan-bahan tersebut menjadi sebati antara satu sama lain. Kacau jangan tak kacau. Baiklah, ini adalah rupa baja organik dari atas. Kita perlu kacau supaya bahan-bahan tersebut menjadi larut dan sebati, supaya tiada benda ser yang masih ada di dalam air tersebut. Baiklah, baja organik tadi telah pun siap dikacau.
Selepas itu kita perlu memasukkan baja organik yang berisi air beras, gula perang dan juga ajinomoto ke dalam bekas yang bertutup dan juga kedap udara, supaya bahan-bahan tersebut dapat berfungsi semasa kita menggunakan ke atas tanaman kita. Kita perlu menutup baju tersebut dengan ketat supaya tidak tertumpah, ya. Sembur serangga. Bahan-bahan yang diperlukan adalah seperti berikut. Hai, bertemu kembali kita. Pada hari ini saya akan membuat semburan serangga. Saya memerlukan satu bekas dan air biasa, air paip pun boleh. Selepas itu saya menggunakan pencuci mangkuk pinggan mangkuk dan juga sedikit minyak. Mula-mula saya akan masukkan air biasa ke dalam bekas yang telah disediakan. Selepas itu saya akan memasukkan minyak masak ke dalam air tersebut. Dan yang ketiga, saya akan memasukkan pencuci pinggan mangkuk, tidak kisah jenama apa, ke dalam bekas tersebut. Ini adalah step yang terakhir. Seterusnya, kita perlu mengacau bahan ketiga-tiga bahan tadi supaya ianya menjadi sebati. Inilah hasilnya dan kita perlu mengacau seperti biasa supaya bahan-bahan tersebut menjadi larut dan tidak terasing. Selepas itu kita akan masukkan racun serangga tersebut ke dalam bekas supaya mudah untuk kita menyemburnya ke atas tanaman yang telah kita tanam tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera saya ucapkan kepada Dr. Elisa dan juga rakan-rakan sekalian. Saya Aimin Sufia binti Islam, merupakan pelajar tahun 1 Bachelor Pendidikan Bahasa Melayu dengan kepujian dan menumbuhkan matrik 212449. Di sini saya ingin menerangkan apa itu pertanian dan kehidupan yang saya faham mengenai PRT 2009. Subjek ini memberi saya pengetahuan asas tentang cara menanam pokok dengan cara yang betul dan cara penjagaan pokok yang sering digunakan oleh seluruh rakyat Malaysia. Yang kedua, saya mengetahui bahawa untuk membuat baja dan juga serangga perosak, kita tidak memerlukan teknologi canggih untuk membuat bahan-bahan tersebut. Yang ketiga, saya dapat mengetahui cara membuat baju organik yang terdapat menggunakan bahan yang berada di sekeliling rumah. Yang keempat, saya juga dapat belajar tentang cara membuat sembur serangga yang boleh disembur pada pokok dan juga tanaman tanpa menjejaskan ekosistem dan juga tanpa mencemarkan alam sekitar. Sekian, terima kasih.